Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung cash budget. So cash budget adalah chapter 3 juga, financial planning and forecasting. So di sini kita nak buat bajet tunai. Yang biasanya 3 bulan je dalam soalan final exam. Jadi bajet tunai berapa total pada bulan 3 bulan tertentu tersebut kita kena sediakan. Jadi berapa banyak cash budget ni kita kena sediakan tiap-tiap bulan. Jadi kat sini kita ada 3 bahagian yang kita kena tengok, iaitu di sini dia panggil cash receipt, cash disbursement, dengan kita nak buat reconciliation lah. So bila dah cash receipt berapa banyak dapat semua sekali, tolak disbursement, duit yang keluar, dapatlah net cash flow berapa dia masuk tiap-tiap bulan, dan kita kena buat reconciliation account. Okey, senang saja soalan ni. Ini contoh cash budget untuk first quarter 2006. Apabila dia kata this one is not first quarter, this one is October, November, December, is one third quarter 2006, 2005. So 3 bulan saja dia minta. Okey. Dia akan bagi soalan berbentuk beginilah, additional info. Dia bagi sales, yang ni berapa jualan yang you akan kutip, lepas tu pembayaran kutipan hutang dia kutip pada bulan hadapan, bulan lagi satu, dan seterusnya. Material purchase, dia beli stok lah, beli sebulan sebelum, bayar cash 50%, lagi punya balance 50%, bayar lagi bulan depan. Jadi perkataan-perkataan ni adalah untuk kita menyusun macam mana nak masuk dalam account. Okay? Ada banyaklah maklumat yang fixed expenses tiap bulan kena bayar ni lah. Rent, selling and administration tiap bulan kena tolak RM400, RM200, long term debt ni RM100. Depreciation tak ada. Depreciation adalah trik saja, jangan masukkan. Beli mesin bila-bila, 20% bayar Januari, balance bayar bulan Februari, 80% bayar Februari. So kena ikut dalam susunan tu lah, bayar semua dan sebagainya. Dia akan susun lah macam ni. Nampak tu susunan dia. Jadi kita contohnya di sini adalah receipt untuk sales. Okey, sales kita total untuk bulan Januari, Februari dan Mac diberilah. Dalam soalan diberi. Jadi dia kata credit sales dengan cash sales is 50-50. So kalau cash sales 50%, 1000 adalah 50% daripada 2000. Ini pun sama juga, separuh. Tetapi kreditnya, jadi kita punya jualan kita boleh kutip dalam masa sebulan dan 2 bulan. Contohnya dia sebuah kredit adalah RM1000. So kita akan kutip 60% pada dia kata 5% bulan Disember. So dia kena kutip bulan Disember punya. Sini Januari kan, itu Disember lah, sebulan sebelumnya dia kena kutip. Ini disebut bulan November punya kena kutip. Ini agak complicated kalau tengok dalam slide ni. Nanti kita akan tengok contoh soalan lah. So you kena buat dia panggil satu account which is cash receipt. Lepas tu you kena buat cash disbursement. Lepas tu disbursement pun dia ada pecahan juga, kutip sebulan, bulan depan, 2 bulan lagi. Mana yang fixed payment tu senang, tiap-tiap bulan dia akan tolak. Okay, dan kita kena buat reconciliation lah. Jadi kalau kita tolak tadi, this one disbursement total dia, tadi kita ada receipt, this one tolak disbursement, and this one kita akan dapat net cash flow. Sini net dia lah, tiga ni adalah net cash flow. Dan kita kena buat reconciliation. Kita adalah, dia akan bagi maklumat dalam soalan tu berbahasa Inggeris. Dia ada plus beginning cash balance. So bulan lepas ada berapa dia punya cash balance bulan ni, this one dia masuk lah. Biasanya kita kena faham, iaitu apabila dia kata beginning cash balance in January adalah ending cash balance in December, sama sahaja. Nanti kita tengok sebab tu ni 680, dia akan bawa ke atas 680. Dapat negatif 120, bawa ke atas negatif 120. Yang ni cash balance, duit yang kena simpan minimum dalam tunai. Dia cakap dalam soalan juga dia nak 500. Kita tak tahu lah yang tu. Tengok dalam soalan dia nak minta berapa. So ini ada satu soalan tahun Mac 2016. Anda boleh tengok ini biasa soalan cash budget yang betul-betul fully loaded, 20 markah dalam final exam lah. Ini pada tahun 2016, 2017. Dia soalan dia fully loaded 20 markah untuk cash budget. Sekarang ni mungkin dah kurang lah, ada 10 atau 15 markah. Okey, anda akan diberi satu account di atas ni, sama ada total sales,
ataupun dia bagi total sale dengan credit sale dan bulan-bulannya. Okay, semua dia punya jumlah lah, figures dia. So once a government corporation process in estimating cash requirement for project in Sabah. So whatever lah dia nak buat project kat mana pun, dia akan bagi semua cash flow. This one total sales, jualan dia secara total, dan credit sales. So jualan secara kredit ataupun hutang. Jadi balance daripada ni adalah tunai ataupun cash. Jadi cash adalah total sale tolak credit sale adalah cash sales lah. Itu kita kena tahulah. Okay, total sale campur credit sale campur cash dapat total. Okay, dia akan bagi maklumat macam ni. 35% credit sales are collected 1 month after sale. Maksudnya kalau kita dah credit sale ni 30% daripadanya bulan Februari, kena kutip bulan March lah 35%. Sama lah bulan March punya kena dapat 35%, kena kredit dia kena bayar pada bulan April. So bulan April punya kena bayar bulan Mei dan seterusnya lah. Dia akan berganjak. Kemudian di sini dia panggil raw material 70% of total sales. So total sale bila ni? They are purchased 2 months before anticipated sales. Katakan pada bulan April total sale 200,000. Okay. Jadi bulan 2 months before the anticipated sales, 2 bulan sebelum jadi 2 bulan sebelum tu kita kena anticipate. Jadinya kalau kita nak buat jualan bulan Ogos 360,000, kita akan buat beli material untuk bulan Ogos 2 bulan sebelum, iaitu bulan Jun. So jadinya 360 darab 70%. So kita kena letak pada bulan Jun. Susah sikit ada tengok maklumat. Tak apa, saya akan tunjuk selepas ini step by step. The supplier is paid 60% pada bulan hadapan, 30% pada bulan kedua lagi, maksudnya lagi 2 bulan hadapan, dan 10% pada bulan seterusnya. Jadi dia bayar pada beli stok tu 3 kali dia bayar. 60%, 30% and 10%. Bulan seterusnya lah. Okey, maksudnya bulan ini dia tak bayar lagi. Bulan depan bayar 60%. Bulan seterusnya bayar 30%, dan bulan seterusnya lagi satu bayar 10%. Okey, yang fix ni adalah salary and wages, the 10%. So from the current total sale. So katakan bulan Februari 400,000 total sale. Kalau dia punya gaji dengan upah adalah 10%. So 40,000 lah pada bulan tersebut, masing-masing pada bulan tersebut. Dan ada fixed expenses adalah sewa 1,200, ni tiap-tiap bulan kena tulis. Insurance 1,800, kena tiap-tiap bulan tulis. Dan depreciation 2,000, tak payah tulis. Depreciation tak boleh masuk dalam cash budget sebab ianya bukan cash budget. A new machine costing 350,000, dia akan beli dan pasang pada bulan Jun. So nanti dalam akaunnya bulan Jun dia kena tulis pasal beli mesin 350,000. Dividend ada satu, dividend pay dengan dividend receive. Kalau receive, duit terima. So this one receive. So pada cash receipt 14,000 kena pada pertengahan suku tahun. Contohnya kalau Januari, Februari, Mac pada bulan Februari. Kalau April, Mei, Jun, Mei. So 14,000 pada bulan Mei. Ending cash balance, this one adalah cash reconciliation. Nanti kita akan tengok dengan minimum cash requirement 15,000. Wajib ada tiap-tiap bulan 15,000. Okey, itu soalan dia. Memang kurang faham sikit, tak apa. The information provided, prepare cash budget. Jadi dia suruh kita buat cash budget untuk One Segamat Corporation for second quarter. Apabila dia sebut second quarter, maksudnya Januari, Februari, Mac adalah first quarter. Second quarter adalah Mei, Jun dan Julai. April, Mei dan Jun. So 3 bulan yang keempat, kelima dan keenam lah. Okay, so April, Mei, Jun. Okay, kita tengok ini soalan tadi. Dia bagi you semua maklumat-maklumat ni, kita kena asingkan dia mengikut kategori. Jadi cash receipt adalah maklumat duit akan masuk. So ini adalah maklumat duit akan masuk, jadi masuk bahagian cash receipt. Okay, nampak tadi sale jualan lah, masuk. This one dividend, terima, masuk. Okay, itu sahaja untuk cash receipt. Cash disbursement, duit keluar. So raw material, beli stok. Bila beli stok, cash disburse, di sinilah. Supplier dibayar, duit keluar.
Salary, wages lah apa semua ni, duit keluar. Fixed expenses, duit keluar. Okay. Machine, beli mesin dah pasang, duit keluar. Disburse di sini ending cash balance dia panggil reconciliation. Tadi itulah bahagian chapter yang terakhir tu, for reconciliation. Dan apabila dia sebut bulan third quarter, so bulan April, May dan Jun ni adalah 3 months required. So biasa soalan finance dia minta 3 bulan sahaja untuk you buat cash budget. Okey. Kenapa dia bagi semua maklumat ni Februari sampai Ogos ni? Daripada banyak-banyak ni 3 bulan je dia minta. Iaitu dia tunjuk April, May dan Jun punya cash budget. Tetapi ada maklumat-maklumat sebelum bulan April dan selepas bulan Jun diperlukan untuk kita mengisi cash budget. Nanti kita akan tengok. Okey, mula-mula anda perlu sediakan cash budget punya ledger lah. Macam ni lah dia panggil. So, ini dia punya cash budget second quarter, April, May dan Jun. So, sales diberi dalam soalan tadi. Macam you tengok sini, sales diberi. So, April, May dan Jun. You masukkan. Dan you punya credit sale juga diberi. Masukkan dahulu pada bulan masing-masing. You tak ada markah tapi you kena masuk untuk calculation seterusnya. Kemudian ni boleh kosong lah. You akan masukkan tadi tu. Dan kemudian you kena sediakan this one dekat cash receipt. Sebab dia kata ada 2 bulan kredit. Kalau you tengok soalan dia balik, 2 bulan kredit. So dia kata di sini, bila you buat jualan 35% credit sale calculated 1 month. So jualan 35% dikutip sebulan selepas. Lepas tu lagi 65% dikutip pada 2 bulan selepas. So dia ada 2 bulan. So ada 2 bulan lah, 1 month. So bulan depan dengan bulan lagi satu, pecahan dia 35%, 65%. Jadi you dah kena sediakan 2 lagi row yang ini. Okay, dan untuk kita masukkan setiap 2 ni dalam kolom ini. Okey, di sini adalah soal jawapan you, nanti you kena present dalam final exam. Tetapi di sini you ada working paper yang you boleh buat. So working paper yang kita tengok tadi, pada bulan April, credit sales dia adalah 150,000. Diberi dalam soalan. Saya tunjuk sekali lagi. Dalam soalan, credit sales bulan April adalah 150,000. Okey, daripada 150,000 tu, dia akan dibayar sebulan bulan hadapan lah. Maksudnya dibayar pada bulan Mei sebanyak 35% dahulu dan pada bulan Jun dia akan bayar lagi 65%. So dia bayar 2 kali untuk jualan hutang kepada syarikat segamat ni lah, Wan Segamat ni. Jadi you dah pecahkan pada 1 month bulan April punya sale, credit sale akan dibayar pada bulan Mei. Pada bulan Mei sebanyak 52,500 dan pada bulan Jun 97,500. Jadi you masukkan balik dalam table tadi so this one kalau you tengok balik, sebulan April dia masukkan bahagian Mei 52,500. Sebab yang ni adalah 30%, 35% bulan April punya dia bayar pada bulan Mei. Dan 65% 97,500 dibayar pada bulan Jun. Okey. Sama juga dalam bulan Mei. Apabila bulan Mei ni kredit dia adalah 220,000 diberi dalam soalan kredit sale bukan total sale. Jualan kredit yang hutang, pecahkan dia untuk bulan pertama dan bulan kedua, bulan hadapan dan seterusnya akan dibayar 65%. Jadi pecahan dia pada bulan Jun dia bayar banyak ni 35% dan bulan Julai dia bayar banyak ni. Tapi dalam kita punya ledger tak ada bulan Julai. Jadi bulan Jun saja kita akan pakai 77,000. Ni boleh abaikanlah. So kita masukkan dalam ledger ni. Nampak 77,000 sahaja bulan Jun punya first month credit daripada bulan Mei. So bulan Julai tak ada so tak payah buat. Tulis kat sebelah ni lah. Sebab dalam exam kita perlukan 3 bulan sahaja. Okey. So dah habis bulan Mei, kita kena buat bulan, takkan nak buat bulan Jun. Tak perlulah sebab kita kena isi ruang di hadapan yang ini kan. Tak ada ruang lagi. Jadi kita kena patah balik kepada bulan April. Sebelum bulan April tadi kita kena buatlah bulan March. Sebulan March dia punya kredit sale adalah 400,000 diberi dalam soalan. Pecahkan 35%, 65%. So 140,000 akan dibayar pada bulan April dan 260,000 bayar Mei.
Dua-dua ni ada dalam ledger kita, kena masukkan. Jadi bila you masukkan 140,000 dengan 260,000 this one is bulan March. Bulan March punya sale dibayar pada bulan April pada sebulan, dan 2 bulan dibayar pada bulan Mei. Jadi dia susun begitu. Ada satu lagi ruang. Jadi kita kena buat patah balik lagi. Bawah daripada bulan March adalah bulan Februari. So this one pun ada dalam soalan. That the reason dia bagi bulan sampai bulan Februari semua. Jadi bulan Februari dia bagi RM300,000 credit sale, pecahkan 35-65%. So dia dapat this one bulan March dia kena bayar RM105,000 dan April RM195,000. You know, kita start bulan April, so bulan March tak payah tulis apa-apa lah. So kita ambil bulan April untuk 2 bulan, masukkan balik dalam ledger, dan kita tulis di sini RM195,000. Okey, jadi lengkaplah semua ruang di atas ni. Okey, dalam soalan tadi juga dia bagi dividend receive. Okey, perasannya ada dua je. Satu credit sale dengan dividend receive. So dia orang dividend receive in the second quarter dalam soalan kan. Second month ataupun di middle quarter, di pertengahan suku tahun. Jadi di bulan Mei lah. Jangan tulis di bulan lain, nanti salah. So you boleh totalkan semua, jangan semua ambil daripada cash sale sahaja. So yang di bawah ni saja, start daripada garisan ni ke bawah, you totalkan. Yang atas daripada soalan jangan tulis, jangan campur. Tulis kena tulis, jangan campur. Campur ni je 50, 140, 195, you akan dapat 385. 3 perkara Yang ni ada 4 perkara campur ini ada 3 perkara campur dapat this one. Dan habis untuk bahagian cash receive. Now kita kena tengok cash disbursement. So purchase ni adalah kita membeli stok secara hutang. Tapi sebelum tu amount dia berapa? Amount dia adalah dia kata 70%. Dalam soalan dia beri So dalam soalan 70% from total sale. Okay, 70% daripada total sale bulan mana? 2 bulan anticipated. Lagi 2 bulan punya sale. So lagi 2 bulan punya sale. Maksudnya purchase untuk bulan April, pembelian bulan April adalah 70%, jualan bulan Jun. Lagi 2 bulan. Jadi April dah beli untuk bulan Jun. Jadi you ambil lah 70% daripada total sales bulan Jun. Dapatlah 210,000. Bulan Mei, of course lah, Jun, Julai. So Julai dapat, dan Jun ambil yang bulan Ogos 70%. Jadi you dapat lah this figure, dah masukkan kembali dalam ledger. So dah masuk lah this figure. This one is purchase stock. So from this first purchase stocks figures, you kena buat untuk pembayaran. Tadi kita kutip hutang bulan-bulan, ni kita bayar pula hutang bulan-bulan. So dia ada pecah 3 kali bayar hutang. 3 kali maksudnya bulan depan bayar yang ni 60% dulu, bulan lagi satu bayar 30%, bulan lagi satu dia bayar lagi 10%. Jadi apabila dia bayar 3 kali, pecahan dia pun 3 lah. So katakan kita nak buat start dengan bulan yang ada, iaitu bulan April. So kita tengok nak bayar April 3 kali, next month, next 2 months dan next 3 months. So April kita dah dapat figure yang kita kira tadi 210,000. So pecah kepada 60, 30 and 10%. So kita akan dapat this figure lah. So this figure adalah 60% bayar pada bulan Mei. This figure adalah dibayar pada bulan Jun, dan this figure pada bulan Julai. So bulan Julai tak ada dalam ledger kan. So kita akan ambil bulan Mei dan Jun, masukkan dalam ledger. So Mei dan Jun masuk second month, the first month dan second month. So masukkan. So yang third ni daripada bulan Julai tak payah masuk lah, sebab tak ada dalam ledger Julai. So teruskan lagi buat pada bulan Mei, 224,000 yang kita dapat tadi, pecahkan 60, 30 and 10%. Dan kita akan masuk bulan Jun, Julai dengan Ogos tak perlulah. Jadi kita masukkan je this figure dalam bulan Jun untuk 1 month. So 1 month masuk dalam bulan Jun. Okay, teruskan lagi. Kita dah habis bulan Mei, kita patah balik bulan April. Sebab apa? Nak buat apa nak buat bulan Jun, ledger tak ada kan. So patah balik sebelum bulan April adalah bulan March. So bila masuk bulan March, kita kena kira balik semula berapakah kita punya total 70% from total sales untuk bulan March, 2 bulan anticipated. Jadi 70% darab total sale bulan Mei. So 0.7 darab 260,000, dapat 182. So 182,000 ni
kita pecahkan 60, 30 and 10%. So tiga-tiga ni semua ada dalam ledger. So masukkan April, May dan June untuk first month, second month and third month. Jadi kita masukkan so the first month, second month and third month. Masukkan, ada lagi ruang kosong. Patah balik lagi sebelum bulan Mac, iaitu bulan Februari pula. Kena kira dulu total sale punya purchase, iaitu 70% dari total sales April, ya. Februari, March, April. So April punya total sales 70% adalah 140,000, pecahkan 60, 30 and 10%. So dalam ledger kita akan kira bulan April dan Mei, So kita masukkan April dan Mei. Masukkan 42 dan 14. Ini 42 untuk second month dan 14 pada third month. So ada ruang lagi satu di sini. Of course lah, you kena kira untuk bulan Januari, So this one Januari lah. So 385,000 ni adalah bulan Januari. Bulan Mac punya sale lah, kena darab 70%. So dia akan dapat bulan April. So bulan 2 lagi tak perlu masuk sebab tak ada dalam ledger. This one bulan April 38,500. So masuk this one. Jadi lengkaplah 3 bulan kita bayar hutang kepada supplier untuk beli stok. So apa lagi kita kena buat? Kita kena buat yang fix. Tiap-tiap bulan kena bayar. Contohnya gaji. Dia kata 10% daripada total sale tiap-tiap bulan. So total sale kita adalah, kalau tengok atas ni 200,000. So kalau 10% dia adalah 20,000. Dan seterusnya lah. Bulan ni 260, 26,000 dan 30,000 daripada 300,000. 10% lah. Lepas tu kita ada rent, insurans dan new machine. Rent dengan insurans fix 1,200 dan 1,800 tiap bulan kena bayar. New machine dia kata dipasang dan dibeli dan dipasang pada bulan Jun ataupun di hujung bulan, di hujung quarter, second quarter. Maksudnya dibayar dia dan dipasang. So di sini mesin. Ini satu unsur yang tiba-tiba dia nak masukkan lah. So bulan lain tak ada, bulan ni saja beli mesin. So campur semua bawah ni, bukan yang di atas garisan ni, di bawah garisan ni you akan dapat total cash disbursement seperti yang ini. Nampak jumlah total dia. Jangan campur pula purchase stock tu. You kena kira daripada kredit dan ke bawah. Okay. So nak dapat net cash flow, this one masuk cash reconciliation. Net cash flow ada tiga figure ni adalah hasil daripada net cash receipt tolak net total cash disbursement, dapatlah net cash flow. Yang atas ni tolak yang ini, dapat yang ini, masuklah yang ini. So kita teruskan dengan dia punya format beginning cash balance, end cash balance dan tolak minimum cash requirement. So okey, untuk you all tahu, ending cash balance dalam soalan tu diberi ending cash balance bulan Mac adalah maksudnya beginning cash balance bulan April. Maksudnya duit anda pada hujung bulan Mac adalah duit tunai anda adalah awal-awal bulan April. Sama je. So kalau dia kata 40,000 duit ending bulan Mac, so ada beginning cash balance anda adalah 40,000 juga. Jadi kat sini 40,000. So apabila anda campur net cash flow yang anda dah tolak dia, this one tolak yang ni, dapat net cash flow tambah dengan 40,000, inilah ending cash balance anda yang baru pada bulan April. So April punya ending cash balance adalah beginning cash balance untuk bulan Mei. So bulan Mei sama je, dia punya beginning cash balance sama dengan ending cash balance bulan sebelumnya. So this one 140,000 net cash flow campur dengan yang ni, you dapat figure yang ini 355,200, sama juga bawa ke atas dan you campur kedua ni, you dapat this figure. Lepas tu dia kata ada minimum, tolak minimum cash requirement. Maksudnya bank ataupun company ni dia nak simpan 15,000 sebagai minimum cash requirement tunai yang wajib disimpan. So dia tolak 15,000 lah. So you kena tolaklah setiap figure tadi, tolak setiap figure tadi dan dapatlah surplus atau defisit. So kalau dalam kurungan ni defisit. Itu sahaja. Jika ada soalan kita akan bincang selepas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.